Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang DUN Selangor awal bulan ini menyaksikan peletakan jawatan Ketua Pembangkang Datuk Syamsuddin Lias daripada Barisan Nasional. Tindakan beliau mencetuskan polemik mengenai layanan kerajaan terhadap pembangkang. Pakatan Rakyat di Selangor berjanji membawa demokrasi tulen dengan prinsip kesamaan sebagai paksinya. Justru timbul persoalan mengapa adun pembangkang tidak diberikan peruntukan sama seperti adun parti memerintah jika mandat dan pilihan rakyat itu dihormati. Dan apakah adil untuk memaksa seseorang mempengerusikan sebuah jawatan kuasa penting dalam pentadbiran kerajaan negeri jika beliau merasakan dirinya hanya sebagai boneka untuk pemerintah? Wartawan kami Nur Syakira Buang mengupas persoalan menarik ini. Dari hari pertama beliau diangkat menjadi Menteri Besar Selangor, Muhammad Azmin Ali berjanji melaksanakan konsep negeri pembangunan atau developmental state berlandaskan amalan tata kelola yang baik, ketulusan dan kebertanggungjawaban. Azmin menegaskan beliau akan mendukung institusi demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dan menjunjung kasih di atas perkenan yang diberikan Sultan Selangor. Dan saya juga berjanji akan menggalas amanah ini dengan penuh rasa tanggungjawab, jujur dan berintegriti untuk mempertahankan negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang maju, harmoni dan bersatu padu. Pada sidang Dewan Negeri Selangor baru-baru ini, Azmin mengumumkan Kerajaan Selangor memperuntukkan sebanyak RM200,000 setahun kepada setiap 12 orang wakil rakyat Barisan Nasional mulai tahun depan. Semasa membentangkan belanjawan 2015 itu, Azmin berkata peruntukan itu diberi bagi meningkatkan khidmat wakil rakyat kepada rakyat dan menjamin prinsip demokrasi. Itu untuk Ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan pula mendapat peruntukan sebanyak RM700,000 setahun. Saya mencadangkan peruntukan Ahli Dewan Negeri Kerajaan ditingkatkan sebanyak RM100,000 menjadi RM700,000 setahun. Mulai tahun 2015, peruntukan Ahli Dewan Negeri akan turut dipanjangkan kepada Ahli Dewan Negeri Pembangkang. Dipanjangkan kepada Ahli Dewan Negeri Pembangkang dengan peruntukan sejumlah RM200,000 setahun. Kerajaan negeri juga mencadangkan sejumlah RM100,000 setahun diperuntukkan kepada penyelaras parlimen yang akan dilantik oleh kerajaan negeri. Azmin juga sempat berseluruh sebelum mengumumkan peruntukan kepada Wakil Rakyat Barisan Nasional dengan mengatakan akan menarik balik peruntukan itu ketika Ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang mula mengetuk meja dan ketawa. Kalau tak nak, saya nak lagi balik. Saya umum. Sementara itu, pada sidang medianya, Azmin berkata peruntukan kerajaan negeri kepada Wakil Rakyat Barisan Nasional itu pertama kali dilaksanakan di Selangor. For each adun of Barisan Nasional, each one of them will get each one of them will get 200,000 a year. Okay. So we will spend RM2.4 million for Barisan Nasional. Peruntukan pembangunan untuk pembangkang yang diwujudkan bagi kali pertama di Selangor dicanang oleh Azmin dan PKR sebagai contoh demokrasi tulen dalam pentadbiran Pakatan Rakyat. Namun dalam memberikan pembangkang akses kepada dana awam, timbul persoalan ke mana perginya konsep kesamarataan untuk wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Kenapa adun Barisan Nasional dianaktirikan dan dicantas
akses kepada dana awam berbanding adun Pakatan Rakyat. Kesemua 12 ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional Selangor sepakat menolak cadangan pemberian peruntukan bernilai RM200,000 setahun kepada mereka. Malah kesemua mereka sepakat memutuskan perkara tersebut atas dasar maruah dan prinsip. Sebenarnya pada kita ini satu penghinaan. Ya. Kita ni wakil rakyat yang dipilih ya, oleh rakyat melalui proses pilihan raya. Apa bezanya kita dengan diorang? Ya, diorang wakil rakyat dapat 700, ya. Kita nak bagi 200. Kalau atas dasar orang kata keadilan, kenalah bagi sama. Ya, kalau nak bagilah. Jadi ini saya nampak ini bagi ini bukan yang ikhlas. Itu sebab saya cakap dalam dewan tadi ini bukanlah keikhlasan. Kalau nak ihsan, luluskan semua 700,000 ni untuk semua adun. Malah, ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Burong itu berkata kerajaan negeri juga membuktikan ketidakikhlasan apabila melantik penyelaras di kawasan Dewan Undangan Negeri Pembangkang termasuk memberikan peruntukan RM500,000 kepada pihak berkenaan melebihi peruntukan yang diberikan kepada mereka. Kalau dah ada wakil rakyat, mengapa diwujudkan penyelaras DUN? Ya? Itu satu. Dan pula dibekalkan peruntukan. Mengapa tak dibekalkan kepada wakil rakyat? Sekarang kita dah jadi diperuntukkan tu RM200,000, dia RM100,000, dia baginya pula RM100,000 ke sana. Duit yang sama sebenarnya. Dia RM500,000. RM500,000. Balance dia daripada RM700,000 tu. Dia lagi banyak daripada kita. Ini atas prinsip apa? Apakah layak kedudukan mereka ini? Ya. Kita untuk berkhidmat dengan rakyat, ya. Mereka bukan wakil rakyat. Mungkin hujah ini akan dibalas oleh Azmin dengan merujuk kepada amalan Barisan Nasional yang langsung tidak menyediakan peruntukan sedemikian untuk pembangkang semasa memerintah Selangor. Namun jika benar alasan Azmin adalah untuk membetulkan kesilapan yang lalu, maka politik sempit kepartian harus diketepikan sama sekali oleh Pakatan Rakyat. Memberikan peruntukan yang berbeza-beza kepada ahli Dewan Undangan Negeri hanya memperlihatkan keengganan Pakatan Rakyat sendiri untuk menghormati mandat dan keputusan pengundi. Penganalisis politik juga berpendapat tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang menolak peruntukan RM200,000 Selangor wajar dan berprinsip. Wajarlah ditolak, jadi itu macam dihina. Faham saya kalau tak silap saya RM700,000 itu tadi ialah untuk seseorang ahli Dewan Undangan Negeri menjalankan pembangunan di kawasan dia. So jadi itu sepatutnya secara penuh lah, kerana itu suatu macam tindakan mendiskriminasi. So jadi mereka tu semua adun. So jadi sepatutnya semua menerima peruntukan yang sama lah untuk kebaikan rakyat. Dr. Jayum berkata tindakan Azmin hanya membuktikan politik kepartian masih tebal dalam cara beliau meskipun dinafikan oleh Menteri Besar itu. Kalau tak bagi langsung lah. Seperti juga Barisan Nasional yang tak bagi. Kalau ada pembangkang di tempat lain. Jadi memberi sedikit itu bukan bermakna itu bagus. So jadi itu hanya nak menunjukkan mereka tu lebih baik daripada Barisan Nasional. Itu yang nak ditunjukkan. Memang begitu. Tidak ikhlas. Kalau nak bagi penuh lah. Kenapa 200? Kenapa tidak 700 kalau seperti orang lain? Di Pulau Pinang, 10 ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional di negeri itu hanya diberikan kepada akses RM40,000 setahun untuk projek-projek kemasyarakatan di kawasan masing-masing. Berbalik kepada Selangor, selain peruntukan RM200,000, Azmin nampaknya cuba menjerat pembangkang dalam menghalalkan segala urusan keuangan kerajaan negeri. Ini dilakukan dengan memberikan imbuhan wang ringgit dan kereta kepada ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Burong, Datuk Syamsuddin Lias. Azmin memberitahu Dewan Undangan Negeri bahawa sebagai Ketua Pembangkang, Syamsuddin layak menerima imbuhan dan ganjaran itu. Keputusan itu sekaligus menyaksikan Syamsuddin bakal mendapat kira-kira RM100,424.88 setahun merangkumi allowance tetap, bayaran gaji pemandu termasuk allowance, bayaran gaji setiausaha kerajaan termasuk allowance dan kereta rasmi kerajaan negeri berupa sebuah Toyota Camry. Ketua Pembangkang dalam Dewan Negeri Selangor merupakan komponen kerajaan yang memainkan peranan sebagai check and balance kepada kerajaan sedia ada walaupun tidak dinyatakan secara jelas di dalam Perlembagaan Persekutuan maupun Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor.
Bagaimanapun ganjaran daripada Azmin itu adalah dengan syarat Syamsuddin bersetuju untuk menjadi pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang kerajaan atau PAC. Jika enggan mempengerusikan jawatan kuasa itu, maka Syamsuddin harus meletakkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Usul untuk menjadikan Ketua Pembangkang pengerusi PAC itu diluluskan dengan mudah di Dewan Undangan Negeri Selangor, memandangkan Pakatan Rakyat mempunyai majoriti lebih 2/3. Allowance khas kita beri, kereta rasmi kita beri kepada Ketua Pembangkang. Dan dengan semua kemudahan ini, peraturan tetap juga kata Ketua Pembangkang mesti melaksanakan tanggungjawab sebagai pengerusi PAC. If they say Datuk Menteri Besar must do this, you cannot have the Menteri Besar come and say I don't want to do this. Yes. You cannot. It's in the standing orders now. Walaupun pindaan itu mewajibkan Ketua Pembangkang menjadi pengerusi PAC, Azmin tidak pula memperkenalkan sebarang peraturan mewajibkan keseimbangan dalam keahlian PAC. Syamsuddin dipaksa menjadi pengerusi PAC Selangor yang mempunyai 5 ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Rakyat dan 2 ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional sebagai ahli jawatan kuasa. Justeru beliau menolak jawatan pengerusi PAC dan sanggup meletakkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang. Saya tiada pilihan, melainkan sama ada saya mempertahankan prinsip yang saya perjuangkan ini berasaskan kepada integriti, ataupun saya menukar fikiran, menerima tawaran di mana kuasa hanya pada nama, tapi tangan saya terikat, rapi serta dipaksa tunduk dengan tekanan apabila menjadi pengurusi PAC Kelab. Saya menolak kerana saya berpendapat, seperti juga teman-teman saya dalam adun pembangkang, bahawa pelantikan jawatan tersebut ini tidak bermotifkan konsep demokrasi dan keadilan yang sebenar seperti dilaung-laungkan oleh Pakatan Rakyat. Kerana komposisi ahli yang berat sebelah, walaupun pengurusinya adalah Ketua Pembangkang, namun majoriti ahlinya selama 5 daripada 7 adalah daripada Pakatan Rakyat. Dan sekarang ni kita lihat berbeza dulu. Dulu 2 ahli BN. Ya, kita dapat 2 ahli PAC. Saya pun dulu ahli PAC. Ya. Tapi sekarang bila BN dah dilantik jadi pengurusi PAC, tinggal 1 ahli saja. Jadi memang kedudukan kita ni adalah minoriti. Ahli politik veteran ini tidak keberatan melepaskan ganjaran dan pangkat demi mempertahankan maruah diri dan Barisan Nasional Negeri. Apalah maknanya ya, kalau kita dilantik tetapi kuasa masih di pihak Pakatan Rakyat. Ya. Jadi nampaknya pengurusi PAC ini, ya, yang dilantik ini akan dari wakil BN ini akan hanya menjadi macam boneka semata-mata. Apa artinya jawatan kalau tak ada kuasa? Ini yang saya selalu tekankan. Konsep check and balance yang mereka sebut-sebut juga. Check and balance ini mesti ada empowerment, ya, di mana majoriti ahli jawatan kuasa PAC mesti daripada pembangkang. Barulah nanti boleh menentukan, kan, boleh diktat. Kalau tidak, mereka yang diktat kita. Ini. Jadi ini menjelaskan bahawa tawaran yang mereka ini adalah pada saya berunsurkan musyarat politik. Kata Syamsuddin lagi, kelulusan pindaan peraturan tetap 68/1 Dewan Undangan Negeri Selangor yang mewajibkan Ketua Pembangkang menjadi pengerusi PAC menyebabkan beliau terikat dengan peraturan itu dan tiada pilihan selain melepaskan jawatan berkenaan. Syamsuddin mengembalikan segala kemudahan pentadbiran yang diterimanya, termasuk sebuah kereta rasmi bagi kegunaannya sebagai Ketua Pembangkang. Pengerusi Badan Perhubungan Barisan Nasional Selangor, Datuk Seri Noor Omar menegaskan pihaknya tidak berhasrat mengisi jawatan Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Selangor buat masa ini. Sebaliknya, pihaknya sedang mengkaji sama ada jawatan itu yang kini dikaitkan dengan jawatan pengerusi kira-kira wang awam atau PAC wajib diisi oleh ahli Dewan Undangan Negeri Barisan Nasional. Saya dah minta saya dah minta kita peguam untuk mengkaji peraturan dewan ini sama ada Ketua Pembangkang ini wajib atau tak wajib. Kita akan tengok peraturan sama ada jawatan Ketua Pembangkang ini wajib atau tidak. Ataupun dalam bahasa undang-undang kata is a mandatory or not. Okay. Kalau bukan mandatory, kalau tidak mandatory,
Kalau tidak military, mungkin kita tak perlu ada ketua pembangkang. Sebab kita datang daripada satu parti. Kita kata wakil BN je lah. Wakil BN mungkin tak ada. Tuan tidak ada lah. Kita akan tengok dulu. Apa-apa kita akan kaji dulu. Kita akan kaji peraturan Dewan dulu. Tambah Noh, Barisan Nasional hanya akan mencalonkan ketua pembangkang yang baharu sekiranya peraturan Dewan menetapkan bahawa jawatan itu mandatori dan perlu diwujudkan. Kalau mandatory, kalau tak ada pilihan, dan kita akan tengoklah siapa yang akan yang mungkin nanti. Noh berkata Barisan Nasional Selangor beberapa kali memohon kerajaan negeri untuk mengkaji semula komposisi jawatan kuasa kira-kira wang negeri namun tidak diendahkan. Kita dah minta tapi nampaknya adun apa yang dicakap oleh adun kita tidak diberi perhatian, tidak dilayan daripada oleh kerajaan negeri. Azmin enggan mengupas persoalan itu. Sebaliknya hanya menegaskan bahawa Barisan Nasional menolak peluang untuk mengetuai sebuah jawatan kuasa penting dalam pentadbiran Selangor. Kita bagi BN chairman of PAC. Maknanya kita acknowledge the role of opposition in the State Assembly meeting of Selangor. So dia kena terima tanggungjawab ini. It's nothing personal about it. We want them to contribute. We work together as a team. And this is the best opportunity for opposition to serve the state and to work in PAC and to check on the accounts of the state. Kita bagi peluang, dia tak nak macam mana. Sebenarnya dia secara jujur dikatakan bahawa dia tidak ikhlas dari segi memberikan program ini, iaitu nampak sangat ada satu agenda yang tersembunyi yang sengaja dibuat untuk konon-kononnya memperjuangkan keadilan untuk rakyat dan sebagainya. Tapi sebenarnya bila kita mendalami, kita dapati bahawa tujuan itu adalah untuk menjerat pihak pembangkang di Selangor supaya seolah-olah macam mereka terpaksa ikut kata apa saja yang ditentukan oleh kerajaan negeri. Apabila kerajaan Barisan Nasional menolak cadangan PAC ini, mereka mungkin telah dapat menghidu lebih awal matlamat yang sebegini dan saya rasa kalau dia tolak pun dia ada sebab tertentu dan itu sebabnya saya fikir bahawa kalau mereka betul-betul ada niat yang baik, sepatutnya mereka menggunakan pendekatan secara adil seperti mana nama perjuangan keadilan itu. Matlamat memperkenalkan demokrasi tulen yang diwar-warkan oleh kerajaan negeri pimpinan Azmin Ali di Selangor tidak tercapai meskipun pindaan dilakukan kepada Undang-Undang Tubuh Negeri. Sebaliknya ia membawa kepada peletakan jawatan Datuk Syamsuddin Ilyas daripada Barisan Nasional sebagai ketua pembangkang. Ini kerana tidak mahu diperkudakan atau menjadi boneka kepada kerajaan negeri Pakatan Rakyat dengan meletakkan had atau syarat ke atas peranan adun Barisan Nasional, kerajaan negeri Selangor nampaknya masih jauh daripada mengisi komitmen untuk membawa sistem politik baru di Selangor, malah masih menunjukkan politik kepartian yang tebal dalam menguruskan negeri ini. Nur Syakira Buang melaporkan untuk Perspektif Antara Pos. Sekian Perspektif Antara Pos bersama saya, Nur Atika Abdul Samad. Diharap apa yang kami pertontonkan sebentar tadi memberi maklumat berguna kepada anda semua. Assalamualaikum dan salam hormat.